Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua pelajar. Jadi sebenarnya kita dah lama kan, beberapa minggu tak ada pembelajaran. Jadi insyaAllah minggu ini pun saya dah lambat. So kita akan masuk kepada pelajaran 3, masuk kepada sistem perundangan Islam. Ini tajuk bab cerita pasal perundangan. Boleh tengok ini adalah video bahagian pertama daripada muka surat 30 hingga 34. Okey, dah masuk tajuk sistem perundangan Islam dah. Cerita pasal undang-undang, hukum dan sebagainya. Baik, yang pertama adalah dalam sistem perundangan Islam ni kita kena tengok konsep asas dia. Ya, apa itu konsep asas perundangan Islam? Yang pertama kita tengok dulu perundangan Islam. Perundangan Islam ni adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia dalam pelbagai aspek kehidupan. Okey. Itu adalah perundangan. Satu hukum-hukum, poin penting dia hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam pelbagai aspek kehidupan. Okey, boleh tengok dalil bawah tu, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Allah kata apa? "Tsumma ja'alnaka." Tsumma ja'alnaka. Kemudian kami jadikan kamu 'ala syari'atin, untuk menjalankan syariat, minal amri, daripada hukum agama. Ya. Fattabi'ha, Allah kata apa? Maka turutlah ia, wala tattabi', dan janganlah kamu diturut oleh apa? Ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Okey, jadi apa yang kita nak kena tahu? Kesimpulannya, maka ikutlah undang-undang hukum yang telah ditetapkan Allah ini, walaupun ianya adalah bukan trend dan sebagainya. Sebab apa? Trend, benda-benda yang orang ramai buat ni adalah hawa nafsu orang-orang yang tak tahu, yang tak belajar agama. Okey. Baik, kita akan tengok asas sistem perundangan Islam ni. Perundangan Islam ni dicipta ataupun diturunkan oleh Allah sebagai satunya pencegah, yang keduanya sebagai adanya pembalasan, yang ketiga adanya pemulihan. Okey, nak cegah apa? Nak cegah berulangnya perbuatan jenayah, kemudian memberi amaran kepada yang berniat melakukan kesalahan. Okey, bukan hukuman ataupun undang-undang yang ada dalam Islam ni saja, tapi nak cegahkan jenayah, kemudian nak pastikan orang yang tak buat gitu jangan buat. Gitu. Kemudian pembalasan untuk apa? Orang yang buat jahat tadi pastikan dapat hukuman yang adil. Tak okeylah kalau dilepaskan. Kemudian mengelak wujudnya perasaan dendam. Tak adalah balas-membalas. Makna kata bila dah adanya hukuman dijatuhkan kepada seseorang tersebut, maka orang yang tipu, yang dizalimi tadi tak adalah nak balas dendam. Kemudian yang ketiga pemulihan. Nak mendidik pesalah. Rotan ke apa bentuk jadi hukuman dalam Islam ni pun nak mendidik pesalah sebenarnya. Kemudian yang kedua nak mengubah diri supaya taat. Okey, poin-poin dia dari segi pencegahan, pembalasan dan pemulihan. Okey, jadi kita cerita pasal perundangan Islam, cerita pasal hukum-hukum Allah ni, apakah sumber? Kita nak ambil hukuman tu dari mana? Daripada 4 perkara lah, daripada Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Apa saja hukuman Islam yang ada sekarang ni, inilah sumber, 4 sumber dia. Bukan main ikut kepala otak dah, tapi ada sumber dia. Ya. Baik. Kemudian korang tengok bawah ni ada barcode ni, korang tolong scan. Lepas tu nanti screenshot bukti yang korang dah scan kat saya. Huraian sumber utama sistem perundangan Islam. Dia huraian kepada sumber ni lah. Sumber ni tadi. Okay. Baik, next. Tengok keunggulan sistem perundangan Islam. Ada 7 keunggulan perundangan Islam yang tak ada dalam perundangan konvensional. Perundangan ciptaan manusia. Apa dia? Yang pertama, dia adalah ciptaan Allah. Maka dia tiada kelemahan. Kita ringkaskan, ciptaan Allah yang suci dari kelemahan. Cuma orang kata apa, pelaksanaannya adalah orang yang melaksananya manusia. Ada kelemahan di situ. Tapi hukum perundangan Islam ni adalah dia suci daripada sebarang kelemahan. Yang kedua, lengkap merangkumi semua aspek. Lengkap merangkumi semua aspek. Kamu buat nota nanti, kamu ringkas-ringkaskan lah apa yang saya sebut ni. Yang ketiga, hukuman yang adil. Poin dia adalah hukuman yang adil. Adil mengenai tanpa mengira bangsa dan pangkat. Raja tak kena, orang bawah kena tak? Semua kena.
4, sesuai untuk semua manusia. Tak kira zaman, tempat. Sesuai untuk semua manusia. Jangan ada yang mengatakan, oh tak relevan lah buat hukuman Islam sekarang. No. Sesuai untuk semua manusia. Yang kelima, bersifat tetap dan kekal. Bersifat tetap dan kekal. Yang keenam, hukuman memberikan pengajaran. Yang ketujuh, mendidik manusia. Okay, kalau kita ulang balik 7 tu yang pendek-pendek dia, ciptaan Allah, bersih dari kelemahan. Yang kedua, lengkap merangkumi semua aspek. Ketiga, hukuman yang adil. 4, sesuai untuk semua manusia. 5, tetap dan kekal. 6, bersifat memberi pengajaran. Dan yang ketujuh, mendidik jiwa. Okay, next, kita pergi kepada matlamat. Okay, sistem muamalah Islam, terbalik boleh. Sistem perundangan Islam ni ada matlamat dia. Ya, matlamat utamanya adalah untuk memelihara. Kenapa ada hukum? Kenapa ada undang-undang? Sebab nak memelihara. 5 perkara yang akan dipelihara. Yang pertama, agama, nyawa, akal, keturunan, harta. Agama Islam, nyawa koma tu, akal fikiran lah. 4 keturunan dan 5 harta. Okey, nanti dia akan ada huraian dia. Nak pelihara agama daripada apa? Nak pelihara nyawa daripada apa? Okey. Tengok cara-cara Islam memelihara agama. Yang pertamanya, dengan patuh kepada perintah Allah. Cara memelihara agama yang pertama, patuh perintah Allah. Jauhi larangan. Yang ketiga, jangan buat benda syirik. Melarang perbuatan syirik. Yang keempat, mensyariatkan hukuman yang tegas kepada orang murtad. Hukuman yang tegas kepada murtad ni supaya memelihara agama. Kalau tidak, senang orang nak keluar tukar agama. Kejap, bosanlah duduk Islam, masuk Kristian. Tak naklah Kristian, batal balik Islam. Gitu. Jadi, seperti sebagai barang permainan. Okey, itu. Yang kedua, cara nak memelihara nyawa macam mana? Islam suruh jaga makanan. Sebab tu ada makan haram, makanan halal. Okey. Yang kedua, melarang umat terlibat kegiatan membahayakan diri. Haram benda yang membahayakan diri. Merempit. Lumah haram kat situ kan. Dan sebagainya. Melarang perbuatan bunuh diri. Ataupun bunuh orang lain. Sebab nyawa kan. Ni kalau senang-senang bunuh diri, apa yang nak dipelihara kan? Nak bunuh orang senang je. Agak tak puas hati, dengan kawan bunuh je. Alah, saya tak suka Amir tu, bunuh dia. Tak ada. Yang seterusnya, mensyariatkan hukuman qisas. Supaya ada keadilan. Kalau orang yang membunuh ni hukum dia denda je, ada orang akan tak puas hati. Nanti berlakulah bunuh balik. Lepas tu habis, satu keluarga mati. Ketiga, cara nak memelihara akal adalah menuntut ilmu. Adanya mewajibkan menuntut ilmu. Lepas tu tak boleh tengok benda yang merosakkan akal. Wajib menuntut ilmu. Haram perkara yang merosakkan akal. Bahan lucah, contoh membaca bahan lucah, membaca apa? Sekarang ni banyak orang kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Panggil quotes daripada barat. Dipanggil apa? Istilah. Nakal bertongkat kakal pun tak faham benda apa. Orang yang jahat sebenarnya adalah orang yang baik yang tersakiti. Maksudnya apa? Tak salah lah je jahat ni. Kadang-kadang orang nampak macam tu. Okey. Ketiga, melarang perbuatan minum arak. Larangan minum arak ni sebab nanti dia boleh membuatkan kewarasan akal hilang. Masuk dengan dadak. Yang seterusnya yang terakhir, mensyariatkan hukuman sebab 40 kali kepada peminum arak. Sampai mula diharamkan. Tapi ada orang minum juga. Nak minum juga. Sebab. Supaya akal dia tadi terpelihara. Nak pelihara keturunan, adanya perkahwinan. Menetapkan golongan wanita yang haram dikahwini seperti diharamkan berkahwin dengan ibu, adik-beradik perempuan dan sebagainya. Supaya tidak keturunan itu bercelaru kan. Dialah ayah dan juga abang kamu. Boleh nanti. Melarang perbuatan zina. Okey. Dan mensyariatkan hukuman sebat kepada penzina. Kalau yang dah kahwin tu rejam sampai mati. Kan? Sebagai iktibar. Kan kita bagi pengajaran tadi kan. Kemudian cara nak melihara harta, digariskan. Ada kena garis panduan pemilikan harta secara halal. Kena ambil harta secara halal. Kemudian menawarkan pelbagai jenis muamalat. Ada pelbagai supaya kita boleh pilih. Yang banyak duit boleh pilih macam ni. Yang tak ada duit boleh pilih muamalat yang ni.
Okey. Melarang perbuatan menceroboh harta seperti mencuri, meropak, membalas ugut dan sebagainya. Kemudian adanya persyariatan hukum potong pergelangan tangan supaya tak berlakunya kecurian. Nak jaga harta kan. Ini kita pun hidup tak tenang. Risau dicuri. Tapi bila ada hukuman macam ni, orang takut nak mencuri. Okey. Cara macam mana nak realisasikan sistem-sistem perundangan tadi supaya terpelihara yang tadi tu? Yang pertama, amallah cara hidup Islam supaya diberkati Allah. Kemudian yang kedua, berpegang teguh dengan peraturan Allah. Tak ada cara lain melainkan kita sendiri berpegang teguh dengan peraturan-peraturan tadi. Yang halal dibuat, yang haram ditinggalkan. Yang ini, yang haram dibuat, yang halal ditinggalkan. Ini zaman sekarang pelik. Melaksanakan segala perintah Allah seperti menunaikan solat 5 waktu. Dan ni dah wajib dah tentu dah. Barulah boleh terjaga benda lain. Meninggalkan segala larangan Allah supaya tidak terpesong daripada kebenaran. Banyak dah orang terpesong dari kebenaran sebab dia buat benda larangan. Nak juga buat. Kata jangan. Nak juga buat. Bangga pula tu. Bangga aku ahli neraka. Seolah-olah dia istiharkan aku ni ahli neraka. Datang daripada orang aku ahli neraka. Bangga. Sentiasa mengamalkan akhlak mulia supaya kehormatan diri terpelihara. Yang ni pun banyak masalah sekarang ni. Tak ada dah akhlak mulia ni. Menghormati guru, menghormati orang tua. Kan? Menghormati orang yang berilmu dah tak ada dah. Dia hormat orang macam mana? Orang yang inilah orang yang merosakkan diri. Orang yang merempit, yang gila, yang bodoh tu. Bodoh lah dia mempertaruhkan nyawa. Dah akhirnya masuk neraka. Level apa? Level orang yang tak pandai lah, tak ada ilmu. Okey. Baik, itu sahaja untuk minggu ni. Saya ringkas saja. Nanti macam biasa korang buat nota. Wallahualam.